Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكير نويت النفع والانتفاع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء في مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Baik, kita sambung pengajian kita yang lepas pada muka surat 7 kitab Taqribul Ikhwan pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, inilah dinamakan dia dengan hukum-hukum akal. Maka jadilah hukum-hukum akal ini wajib di atas kita tahukan dia. Situ. Ya, baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Inilah dinamakan dia dengan hukum-hukum akal, yakni yang tiga bangsa itu, yang kita sebutkan pada pengajian yang lepas, wajib akli, mustahil dan juga jaiz. Inilah dinamakan dia dengan hukum-hukum akal. Maka jadilah hukum akal ini wajib di atas kita tahukan dia sebagai wajib wasail namanya yakni tangga. Baik. Ya. Di sini tuan musannif ayah disekam rahimahullahu taala masuk pada membicarakan tentang hukum akal. Ya, kita ada tiga hukum. Hukum akal, hukum adat dan juga hukum syarak. Jadi dimulakan dengan perbahasan tentang hukum akal. Maka hukum akal itu adalah di antara perkara yang wajib untuk kita pelajari sebelum kita masuk kepada perbicaraan usuluddin. Kerana wajib hukum akal ini, wajib mempelajarinya itu wajib wasail. Apa wajib wasail? Iaitu dia menjadi tangga untuk memahami ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Maka dia wasilah, ya. Dia adalah alat untuk faham kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Rasul. Maka dengan hukum akal ini, seseorang dia umpama dia menaiki tangga, ya, untuk sampai kepada satu destinasi. Ya, begitu juga maka dia adalah alat, ya. Maka tak dapat tidak untuk kita capai kepada satu matlamat, kita perlukan kepada alat tersebut. Ya, kalau kita nak mendapatkan hasil, contoh, ya, galian daripada bawah tanah, maka kita kena ada cangkul, ya, kita kena ada, ya, alat-alat untuk menanam dan sebagainya. Itu untuk kita mencapai kepada matlamat kita. Ya. Hakata. Ya.
Maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan ternafinya barang dengan makna tak diterimakan doknya, baca itu. Tak diterimakan doknya atau ketiadaannya. Jadi wajib pada akal itu sesuatu yang tak terima pada akal kita ternafinya perkara tersebut. Ya? Dengan makna apa? Dengan makna tak terima tidaknya dan juga tiadanya. Ya? Di sini ada makna yang halus dalam ibarat musannif di sini. Tak apa, nanti dulu. Sama ada yang tentu ada atau yang tentu sungguh. Tengok. Ya, musannif membezakan di antara yang tentu ada di situ, kalau istilah dalam bahasa Arab dia kita kata wujudi. Atau yang tentu sungguh. Sungguh di sini iaitu amrun i'tibari. Ya, perkara yang tidak wujudi. Dan sengoti juga. Sengoti itu bahasa Patani. Sama maknanya dengan sungguh. Ya. Dan sengoti jua pada akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan pada akal tiada barang itu. Jadi di sini dia asalnya diambil daripada kitab Arab. Kalau dalam Ummul Barahin diterjemahkan daripada Ummul Barahin, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maka di situ perkataan adamuhu itu ditafsirkan oleh ulama intifa'uhu. Jadi barang yang tidak digambarkan pada akal oleh barang yang tidak digambarkan pada akal, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, akan ketiadaannya. Apa maksud ketiadaan? Kemudian ulama mentafsir, maksud adamuhu di situ ai intifa'uhu. Maksud ketiadaan di situ bukan tiada, tetapi intifa', iaitu ternafi. Kenapa? Kerana kalau kita kekal dengan takrif adamuhu, itu menunjukkan kepada makna yang khusus. Jadi murad daripada takrif itu sebenarnya umum. Maka perlu diumumkan takrif tersebut daripada adamuhu kepada intifa'uhu, supaya dia lebih umum makna takrif tadi. Makna takrif bagi wajib pada akal. Maka sebab itu di sini Ayah dia Sekam menyebut, sekali lagi saya baca, maka yang wajib pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan ternafinya. Dengan makna, tengok, dengan makna ternafi di situ, yang tak diterimakan ternafi itu dia dah tafsir siap-siap. Apa maksud ternafi? Tengok, ada dua maksud yang terkandung di dalam maksud ternafi. Apa dia? Dengan makna tak diterimakan doknya atau ketiadaannya. Tengok, dia terkandung dua perkara. Yang pertama, perkara yang tiada. Yang kedua, perkara yang tidak sungguh. Itu dia. Jadi dia terkandung dua perkara di dalam maksud ternafi. Sebab itu makna wajib pada akal ini dia umum jikalau kita letak takrifnya ma la yutasawwaru fil akli
intifa'uhu. Berbanding kita gunakan ta'rifnya ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Kenapa? Tengok. Dalam perbahasan sifat Allah Ta'ala, di sana ada sifat yang wujudi, ada sifat yang tidak wujudi. Maka jikalau kita mengatakan wajib pada akal itu dengan makna adamuhu, dengan makna barang yang tidak ditasawurkan, tidak digambarkan akan ketiadaannya, maka wajib pada akal itu akan terkena kepada sifat-sifat Allah Ta'ala yang wujudi sahaja. Adapun sifat-sifat Allah Ta'ala yang tidak wujudi akan terkeluar daripada takrif wajib pada akal. Maka sebab itu musannif di sini mengumumkan takrif tersebut daripada adamuhu kepada intifa'uhu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Barang yang tidak digambarkan pada akal akan ketiadaannya, yakni ternafinya. Kenapa? Supaya merangkumi segala sifat Allah Ta'ala di dalam wajib pada akal itu, sama ada sifat Allah Ta'ala itu wujudi ataupun tidak wujudi. Tengok. Apa perbezaan di antara sifat wujudi dan apa itu sifat yang tidak wujudi? Sifat wujudi ialah sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni, kata ulama, apa maksud wujudi? Ada. Ya, apa maksud ada? Ya, kata ulama, sekira-kira besok kalau Allah Ta'ala bukakan hijab di mata kepala kita untuk melihat zat Allah Ta'ala, maka kita akan dapat melihat sifat yang ada itu pada zat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana sifat itu ada di zat Allah Ta'ala. Lau kushifal hijab la ra'ayna. Kalau dibukakan hijab, nescaya kita akan melihat sifat yang wujudi pada zat Allah Ta'ala. Tetapi kaifiatnya wallahu a'lam. Ya? Itu tidak tanpa kaifiat. Yakni bukan seperti yang kita fahami sifat menumpang pada zat yang ada pada makhluk. Tak. Ya? Kerana sifat Allah, zat Allah Ta'ala itu qadim. Ya? Maka dia suci daripada berkaifiat. Tetapi ada pun kita melihat Allah Ta'ala itu, jangan ditanya bagaimana. Nanti kerana kalau ditanya bagaimana, nanti dia akan ada soalan-soalan lepas itu. Bagaimana seperti melekatnya sifat kepada zat. Nanti dia akan melibatkan kepada tempat, akan melibatkan kepada arah. Jadi Allah Maha Suci daripada tempat dan arah. Tetapi yang kita fahami di dalam i'tiqad kita, bahawa sifat Allah Ta'ala itu wujudi. Ada sifat Allah Ta'ala yang ghairu wujudi, tak wujud, iaitu dia amrun i'tibari. Dia itu perkara yang tidak didapatkan oleh panca indera kita. Itu dia. Apa dhabit dia? Wujudi boleh didapatkan oleh panca indera. Yang tidak wujudi itu tak boleh didapatkan oleh panca indera kita. Tengok. Seperti makhluk. Makhluk kita pun ada juga. Sifat yang wujudi, sifat yang tidak wujudi. Ada setengah sifat boleh didapatkan, dikecapkan oleh panca indera. Ada setengah sifat tidak dapat dikecapi oleh panca indera. Sifat apa? Contohnya seperti sifat manis. Manis pada gula. Maka manis itu boleh dirasa dengan lidah. Manis yang boleh dirasa dengan lidah, sifat manis pada gula itu kita kata sifat itu sifat yang wujudi. Kerana apa? Kerana dia boleh didapatkan oleh panca indera. Begitu juga sifat merah
pada karpet. Ya, merah pada karpet itu ada. Kenapa? Kerana kita melihat, didapatkan oleh mata kepala kita warna merah tersebut. Maka warna merah yang ada pada zat karpet itu adalah perkara yang wujudi. Tetapi sebahagian sifat yang tidak ada pada yang tidak wujudi seperti ini, ya. Buku, ya. Buku ini sifatnya segi empat, ya. Maka sifat segi empat ini dia adalah sifat yang tidak wujudi, ya. Tetapi dia amrun i'tibari, dia iktibar sahaja. Dia itu empat segi. Kenapa? Kerana kita tak dapat dengan panca indera akan empat segi tersebut. Sifat empat segi itu tidak didapatkan oleh panca indera kita. Yang kita dapatkan apa? Mata kita melihat kepada zat buku. Tangan kita merasa kepada zat buku. Ya. Maka mana empat segi? Ya, sebab itu kalau ditunjuk mana empat segi? Ini empat segi tak? Ini bucu. Ini kena kepada zat buku. 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 Ya. Mana empat seginya? Tak. Kita faham. Faham pada akal kita, bentuk seperti ini nama dia sifat ini empat segi. Tetapi ketika mana kita ditanya di manakah itu empat segi, maka kita tak boleh dapatkan dengan panca indera kita. Kerana yang didapatkan oleh panca indera kita ialah zat, ya, bukan sifat empat segi tersebut. Baik. Air, ya. Kita minum sikit. Air ini sejuk. Maka sejuk itu, ya, saya pegang, sudah sejuk, ya. Maka sejuk ini dia kita rasakan dengan sifat, kita ada deria ni kan, ni panca indera kita ni, sifat perasa yang ada pada tangan kita ni, kita sejuk, ya. Maka sifat sejuk itu dia adalah sifat yang wujud, ya. Berbeza dengan sifat bulat pada cawan ini, ya. Maka sifat bulat ini dia tidak didapatkan oleh panca indera kita. Mana bulat? Tunjuk bulat. Ya, ini tak, ini cawan, ini kaca, zat kaca ni. Ini zat kaca. Tapi kalau saya tunjuk kat tengah ni, lubang tengah ni, ini tunjuk kepada udara. Masuk dalam lagi kena ke air. Itu zat air. Mana bulat? Tak ada. Tetapi kita faham ini sifat ini bulat. Kita faham bahawa sifat ini adalah bulat. Aywa. Agak tak? Ya. Ya. Tengok. Apa? Di dalam ta'rif ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Apa terjemah dia? Barang yang tidak digambarkan pada akal akan ketiadaannya. Ya. Ketiadaan, ya, kita kata barang yang tidak digambarkan pada akal akan ketiadaannya. Ya. Maka ta'rif ini diumumkan dengan disyarahkan oleh para ulama. Maksud ta'rif ini ialah ma la yutasawwaru fil aqli intifa'uhu. Barang yang tidak digambarkan pada akal akan ternafinya. Kerana maksud ternafi itu lebih umum daripada maksud adamu, ya. Kerana dia umum khusus mutlak, ya, umum khusus mutlak, ya. Perkara yang wujudi, setiap perkara yang wujudi, kalau kita sebut perkara yang contohnya kita menyebut tentang makna
wujudi dengan, kita kata ada dua tadi sifat Allah Ta'ala. Yang satu wujudi, satu lagi amrun i'tibari, ghairu wujudi, dia tak wujud. Ya. Tetapi bila mana kita menafikan, ya, sesuatu yang tidak digambarkan pada akal akan ternafinya, maka di situ akan termasuk juga perkara yang tiada. Ya. Tapi pada pihak kalau kita kata, maknanya bila kita kata intifa'uhu, ya, dia akan termasuk kepada sifat salbiyah, nafsiyah, ma'ani, maknawiyah. Tetapi kalau kita hanya menafikan, kita kata ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, itu hanya akan merangkumi kepada sifat ma'ani sahaja. Dia tidak termasuk kepada sifat selain daripada sifat ma'ani, kerana selain daripada sifat ma'ani itu sifat yang ghairu wujudi. Baik. Sama ada, dah cukup. Maka yang tentu ada itu seperti sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ma'ani, ya. Dia buat misal biasanya sifat kudrah. Jadi maksud di sifat kudrah ini ialah terkena kepada semua sifat-sifat ma'ani, ya, yang seumpama seperti sifat kudrah. Yang tentu ada, tengok, tentu ada, ya, ada di situ terkena kepada perkara yang wujudi. Dan yang tentu sungguh itu seperti sifat kidamnya, kidam Allah Ta'ala. Tentu sungguh. Ya, ini perkara yang ghairu wujudi. Ya, ini amrun i'tibari, dia tak ada. Ya, maka itu seperti sifat kidam. Kidam dan seumpama kidam. Ya, baqa, muqalafatuhu lil hawadith, wujud. Ya, kaunuhu itu sampai kaunuhu mutakalliman. Itu semua masuk di dalam tentu sungguh. Dan yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya dan sengotinya. Tengok, dia kata mustahil itu barang yang tidak diterimakan pada akal sungguh dan sengotinya. Tengok, ta'rif musannif di sini, dia dah tafsir siap-siap. Ya? Dia dah terjemah siap-siap kepada makna yang umum daripada ta'rif yang asal di dalam kitab Ummul Barahin. Dia sebut, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Ya? Tapi, maksud wujuduhu di situ, maka ulama' mensyarahkan, ai thubutuhu. Maksud wujud ialah thubut. Bukan kekal di atas makna wujud. Kenapa? Kerana kita tengok macam mana syarahan Imam Sanusi terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, maka di situ kita faham bahawasanya maksud yang dimaksudkan oleh Imam Sanusi bukan wujud dengan makna ada, tetapi thubutuhu. Ya? Baik. Sama ada yang tentu tak ada, atau yang tentu tak ada, atau yang tentu tak. Itu dia. Baca kitab dia elok. Dia bahasa Patani. Atau yang tentu tak jua pada akal. Ya, maknanya bila kita sebut sungguh di sini, maka dia termasuk kepada perkara yang tentu tak ada atau perkara yang tentu tak. Ya. Masuk perkara yang tiada dan juga tidak sungguh. Itu dia. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan pada akal adanya. Ya, barang yang tidak ditasawurkan pada akal adanya. Itu dia. Ya. Itu perkataan ulama
yakni Imam Sanusi menyebut ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Itu pada takrif mustahil. Kalau kita buka kitab, kita ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, barang yang tidak digambarkan pada akal akan adanya. Maksud ada di situ ialah thubut, sungguh. Baik. Tengok bawah. Maka yang tentu tak ada itu seperti lemahnya. Lemah Allah Ta'ala. Dan yang tentu dak itu seperti barunya, baru Allah Ta'ala. Al-ajzu, lemah. Lemah itu kan lawan bagi kudrah. Ya. Maka dia itu tak ada, tiada. Ya. Sebagaimana sifat wajib dia, iaitu kudrah, itu wujudi. Maka lawan bagi dia itu, kalau kita bahasa Melayu kita kata ada lah. Ya. Kudrah tu ada. Lawan bagi kudrah, ajaz, ini lemah. Ya. Lemah itu lawan dia tiada lah. Ada lawan dia tiada. Baik, situ. Kemudian tadi kan kita kata perkara yang sungguh, sifat yang tentu sungguh, seperti kidam. Ya? Maka lawan bagi sungguh tak sungguh. Apa lawan bagi kidam tadi? Hudus. Maka hudus itu tak sungguh. Ya? Jadi kita kena faham dia sendiri bahawa di sana ada perbezaan sifat wujudi dan juga ghairu wujudi. Ya? Ada dan juga sungguh. Ya? Ini perbahasan ni agak detail, ya. Kalau tak faham pun tak apalah, ya. Ya, tak faham pun kerana dia agak berat, ya. Dia perlukan kepada tumpuan dalam memahami tentang ini istilah, ya, istilah yang digunakan pakai oleh para ulama, ya, dakiknya ilmu mereka itu. Dan yang harus pada akal itu ialah barang yang boleh jadi kedua belah adanya atau tiadanya, berlakunya atau daknya. Itu dia. Tanda situ. Adanya atau tiadanya. Situ. Itu jenis lain. Itu jenis sifat yang wujudi. Ada lawan dia, tiada. Berlakunya atau daknya, ini dak berlaku. Yang ni sungguh lawan dia tak sungguh. Itu maksud berlaku di sini, ya. Kita kata seperti apa? Kita kata ni cawan ni, dia kan ada air ni. Tengok sifat air pada sifat air. Satu cawan dia mempunyai sifat bulat. Kita kata sifat bulat. Kemudian air dia mempunyai sifat, kita kata air ni sejuk. Maka sejuk pada air itu kan sifat yang boleh didapatkan oleh panca indera. Ini sifat apa? Tangan kita ni, perasa pada tangan kita ni, kita rasa sejuk. Maka sifat itu kita kata sifat yang wujudi. Ya, sifat yang wujudi. Boleh dirasakan dengan panca indera kita. Ya, kalau kita minum, rasa sejuk. Ya. Ataupun kalau air manis, kita rasa manis. Maka manis itu sifat yang wujudi. Baik. Sifat sungguh. Di sini dia kata berlaku ataupun tak. Macam mana? Contoh dia. Ya, berlaku itu seperti jikalau cawan ini pecah, maka kita kata sifat pecah pada cawan, pecahkan itu satu sifat yang tidak didapatkan oleh panca indera. Macam mana? Ketika cawan ini pecah, yang didapatkan oleh panca indera kita apa dia? Kaca tu. Kaca, serpihan kaca tu. Yang kita dengar
itu bunyi psh, ya, dia pecah tu. Psh, pecah di situ, kita dapat, telinga kita tu dapat oleh panca indera. Adakah kita mendengar itu mendengar bunyi adakah kita mendengar pecah? Tak. Kita mendengar bunyi pecah. Ya, ada suara pecah yang keluar daripada hasil retakan kaca tadi. Satu. Kemudian kita dapatkan kaca tadi yang berderai tadi. Kaca itu adalah zat. Dia bukan sifat, tetapi dia adalah zat. Ya. Jadi pecah tu mana? Kalau kita pegang, kita rasa kaca. Yang kita dengar tu bunyi pecah. Bukan pecah, syuf. Beza. Pecah dan juga bunyi pecah. Jadi kita kata pecah itu ialah sungguh. Ini dia berlaku. Maka harus pecah itu berlaku kepada kaca. Ya, harus pada akal kita kata pecah itu berlaku pada kaca dan tak berlaku pada kaca pecah itu. Ya, jadi sifat pecah. Jadi kita nak kata sifat itu. Ya, di situ kita nak kata sifat. Jadi ada ya seperti sifat jatuh. Ya, kita nampak buah kelapa jatuh, ya, daun berguguran. Ya, banyak. Ya, air. Sifat air mengalir, kan? Kita kata sifat air. Contoh ya. Sifat air mengalir. Maka air mengalir di atas meja. Kan kita kata, air ni mengalir. Adakah kita dapat dengan panca indera kita sifat mengalir pada air tadi? Tak, kita tak dapat. Ya. Yang kita dapat, kalau kita pegang dengan tangan kita, maka kita rasakan zat air. Yang kita lihat itu air. Itu bukan mengalir. Mengalir itu mana? Mengalir itu kita tak dapat. Ya? Kita tak nampak dia. Kerana mengalir itu dia adalah gerak daripada air tadi. Ya? Gerak tu dia iktibar saja pada akal kita. Kita faham bahawa itu pergerakan air seperti itu nama dia mengalir. Tapi tak dapat dikecap oleh panca indera kita. Ya? Baik. Ya, saya kira ada dan tiada itu jelas. Ya. Jadi ada 3 ya tingkatan sifat akal. Apa dia? Yang pertama wajib pada akal, mustahil pada akal dan juga harus pada akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama. Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, yakni pada ketika yang lain-lain. Tengok. Kan takrif tadi. Ini takrif asal ya. Ma yasihhu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Itu takrif asal dalam kitab Arab. Dia akan sebut ma yasihhu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Maka wujud dan adam di sini, maksud wujud di situ ialah subut. Maksud adam di situ ialah intifak. Kenapa? Kerana kita nak mengumumkan takrif tadi supaya masuk kepada sifat yang wujudi ataupun yang ghairu wujudi. Sama ada sifat itu sifat yang wujudi ada ataupun sifat yang bentuk iktibar sahaja, dia bukan wujud. Ya, baik. Yakni pada ketika yang lain-lain. Ya, tengok. Yakni pada ketika yang lain-lain, maksudnya itu harus. Kalau ada tiada,
Apa dia? Contoh. Pen ni. Ada gerak, tiada gerak. Kalau ada gerak dan tiada gerak, dia berlaku pada waktu yang lain-lain, itu harus pada akal. Tapi kalau ada gerak dan tiada gerak, berlaku pada waktu yang sama, itu mustahil akal. Diri pen menerima, boleh diri pen menerima salah satu daripada sifat gerak atau tak gerak pada satu waktu yang sama, itu wajib akal. Hakata. Jadi di sana ada bentuk surah yang harus pada akal, mustahil pada akal, dan wajib pada akal. Hakata. Maka yang diterimakan ada dan tiada itu seperti langit bumi. Tengok. Langit bumi itu kan, langit itu kan zat. Bumi itu kan zat, makhluk Allah Ta'ala. Yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka zat itu ada tiada. Ada tiada zat langit bumi ini, itu harus pada akal kita. Harus pada akal kita kata, zat bumi itu ada. Zat bumi itu tiada. Harus. Jadi dengan makna, kalau Allah nak mengadakan zat bumi, maka harus. Maka kalau Allah tidak, Allah nak melenyapkan zat bumi, maka harus. Begitu juga pada langit. Ini pada ada tiada. Dan yang terima berlaku dan tidak itu seperti gerak diam. Tadi seperti tadi. Air. Ini jirim. Jirim air ini. Dia bergerak, mengalir. Ini berlaku, tak berlaku. Ini perkara yang amrun iktibari sahaja. Dia bukan wujudi. Di sisi qaul yang mu'tamad. Di sisi qaul yang mu'tamad. Maka yang harus pada akal inilah tercabang jadi wajib adat, dan mustahilnya mustahil adat, dan wajib aridhi. Daripada harus akal, dia tercabang menjadi wajib adat, mustahil adat. Ini segala perkara wajib adat, dia masuk kepada harus pada akal. Mustahil adat masuk kepada harus pada akal. Begitu juga wajib ardi masuk kepada harus pada akal. Wajib pada akal, wajib adat ini ialah perkara-perkara yang dia berlaku itu secara tetap setelah diuji 2 kali ke atas. 2 kali dan ke atas. Kita makan kenyang. Makan kenyang. Kita kata makan wajib kenyang. Itu wajib adat. Makan kenyang. Makan kenyang. Makan tak kenyang, itu mustahil adat. Kenapa? Kerana dia menyalahi adat. Itu dia. Ubat. Ambil ubat, sembuh. Ambil ubat, sembuh. Ambil ubat, wajib sembuh. Itu apa? Wajib adat. Ambil ubat, sembuh. Ambil ubat, sembuh. Ambil ubat, tak sembuh. Mustahil adat. Jadi ubat sembuh ataupun tak sembuh itu harus pada akal. Jadi apa akal kita kata? Akal kita kata boleh jadi ubat itu sembuh dan boleh juga ubat itu tak sembuh. Ambil ubat tak sembuh, ambil ubat sembuh. Boleh jadi kedua-duanya pada hukum akal kita. Harus akal. Jadi yang kata sembuh itu pada adat. Pada adat. Dan wajib aridhi. Wajib aridhi ni wajib sesuatu perkara
yang wajib berlaku dengan sebab ada awarid. Apa dia awarid? Yakni perkara yang mendatang. Perkara-perkara yang mendatang seperti janji Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana perkara itu asalnya dia tak wajib, dia harus. Tetapi bila mana bersabit Allah janji untuk memperlakukan perkara tersebut pasti akan berlaku, maka perkara itu jadi wajib. Nama dia wajib apa? Wajib aridi. Seperti apa? Mati. Ya? Kita matinya kita itu asalnya harus. Ya? Asalnya harus. Tapi bila tilik kepada Allah Ta'ala sebut wa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati, maka mati itu jadi wajib. Kerana Allah sebutlah. Allah sebut tentang orang soleh. Orang yang beramal soleh akan masuk ke syurga, dibalas dengan kebaikan. Orang-orang maksiat, ahli maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. Asal akal kita kata harus. Lepas tu kita kata wajib hari ini dia masuk di dalam perkara harus pada akal. Kenapa? Kerana asal dia tu harus. Akal kita kata harus seorang yang beramal soleh masuk syurga, dan boleh juga tak masuk syurga. Ini dimasuk neraka. Boleh. Atau seorang yang bermaksiat, akal kita kata harus dia itu masuk syurga, dan harus juga untuk tak masuk syurga, ini masuk neraka. Boleh. Ahli maksiat dia tak masuk neraka tapi dia masuk syurga. Boleh. Ya. Harus pada akal. Tetapi setelah datangnya janji Allah Ta'ala, ya, menjanjikan kebaikan ataupun balasan syurga kepada orang-orang yang melakukan ketaatan, maka orang tersebut akan maka balasan kebaikan yang diterima oleh orang yang melakukan amal soleh, orang yang beriman, itu wajib aridi. Wajib aridi. Begitu juga dengan ahli maksiat yang mendapatkan balasan api neraka, wal-iyazubillah. Begitu juga orang kafir. Ya. Itu kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Misal yang gelar jadi panggil wajib adat itu seperti kenyang apabila makan banyak. Tadi saya dah buat misal, ya. Makan kenyang, maka makan wajib kenyang. Ya, itu tak ada. Ya, kita orang kalau dia beramal macam mana banyak pun, tetapi kalau dia tidak mendapatkan anugerah, yakni kurniaan Allah Ta'ala, maka dia tak dapat syurga. Sebab tu kita jangan merasa kita akan masuk syurga dengan sebab banyaknya amalan kita, ya, dengan sebab banyaknya zikir kita, sembahyang kita, Quran. Ya, tak. Ya. Bahkan itu adalah semata-mata kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ya, Allah yang nak bagi. Ya. Adapun kita nak minta kepada Allah dengan sebab kita dah banyak amal, kita nak minta Allah supaya kita diberikan syurga, kita diberikan darjat yang tinggi di sisi Allah, tak, kita tak layak. Ya, kita tak layak. Sebab itu jangan kita berbangga dengan amalan banyak kita. Banyaknya amalan kita. Jangan kita memandang lekeh kepada orang yang sedikit amalannya. Bahkan mungkin orang yang sedikit amalannya itu sedikit tetapi diterima Allah Ta'ala kerana ikhlasnya. Ya, adapun kita yang banyak amalan ini tidak diterima Allah kerana tidak ikhlas, riak, ya, menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Ya, apatah lagi kalau kita merasa ujub dengan diri kita, merasa kita lebih baik daripada orang lain, ya, memandang hina kepada orang yang sedikit amalannya, ya, maka itu akan merosakkan amalan kita. Ya. Dan yang jadi mustahil adat itu seperti buah dengan tidak berpohon. Mustahil adat, ya, buah tanpa pohon.
Adapun pohon tanpa buah, macam mana? Buah tanpa pohon mustahil adat. Kalau pohon tanpa buah, tak mustahil. Tak mustahil. Biasa. Dan yang jadi wajib ardi itu seperti mati. Mati kita. Betul, kita tengok. Orang tanam pokok durian dapat buah durian. Orang tanam pokok pisang dapat pokok pisang. Kita kata wajib adat. Tanam pisang keluar pisang. Tanam durian keluar durian. Wajib adat. Adat. Adapun pada akal, adakah setiap kali kita tanam buah durian kita akan dapat buah durian? Akal kita kata wajib? La. Akal kita tak kata wajib. Akal kita kata harus keluar buah durian. Kalau kita tanam rambutan, harus keluar rambutan. Harus pada akal. Tak wajib. Yang jadi wajib pada adat itu sebab apa? Sebab kita cuba. Kita tanam satu pokok buah rambutan, keluar. Oh, buah rambutan keluar. Kita cuba lagi sekali, tanam sekali lagi, benih rambutan, keluar buah rambutan. Cuba sekali kita tanam benih rambutan, keluar durian. Maka kat situ, dia mustahil adat, kerana dia lari daripada adat kebiasaan. Adapun pada akal, akal kita menghukumkan harus. Sebab itu harus seorang itu tanam pokok durian, keluar buah rambutan. Harus pada akal. Harus seorang itu dia makan ubat tapi tak sembuh. Harus pada akal. Harus seorang itu dia beramal yang banyak tetapi masuk neraka. Harus pada akal. Harus. Semua itu harus. Harus seorang itu dia belajar tapi tak alim. Harus pada akal. Ada seorang itu dia tak belajar tapi alim. Harus pada akal. Jadi begitu hukum akal kita ini, kata boleh jadi, boleh tak jadi. Boleh jadi, boleh tak jadi. Tetapi adat kata orang belajar pasti alim. Itu adat, wajib adat. Orang tak belajar pasti jahil. Itu adat. Dan yang jadi wajib aridi itu seperti mati kita kemudian daripada hidup dunia. Mati kita setelah hidup dunia itu wajib aridi. Dia bukan wajib akli tetapi wajib aridi. Maknanya kematian kita itu berlaku secara wajib aridi. Kerana janji Allah Ta'ala setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Adapun akal kita menghukumkan seseorang yang hidup itu boleh mati, boleh tak mati. Yakni dia hidup terus tak mati-mati. Boleh, harus pada akal kita. Harus. Dia tua, bongkok. Umur berapa tahun? 500 tahun. Tak mati lagi. Tak mati. Harus pada akal. 1000 tahun. Tak mati. Tak mati lagi. Harus pada akal. Ada orang macam tu, harus. Jadi jangan satu hari nanti, mana tahu kita pergi Masjidil Haram, kita jumpa satu orang tua, bongkok, berjalan, kaki pun dah bengkok. Kita tanya dia umur berapa? Cik, umur saya 2000 tahun. Kita kata mustahil. Itu mustahil adat. Adapun pada akal, harus pada akal. Maka janganlah saudara-saudaraku biar dan halak diri. Halak ni maknanya buat tak tahu. Buat tak peduli. Diri masing-masing beri jadi jahil. Jangan biarkan diri kita dalam kejahilan. Dan semabul ni apa? Keliru. Kesamaran. Hukum-hukum akal dengan hukum-hukum adat. Kerana setengah orang tak boleh beza di antara hukum akal dan juga adat. Duk keliru. Mana hukum akal ni? Tak faham lah. Kejap kata wajib adat tapi harus akal. Kejap kata harus akal tapi wajib adat. Kalau kita faham takrif tak ada masalah. Kalau kita faham takrif
Itu tak ada masalah. Pohon tanpa buah itu harus pada adat dan harus pada akal. Ya, harus. Betul? Ya. Maka waktu itu sahlah dinamakan kita itu yang tidak berakal di sisi Imamul Haramain. Ya, perkataan Imam Haramain, ya, orang yang tidak mengetahui hukum akal, maka dia orang yang tidak berakal. Ya, Imamul Haramain, ya, imam dua tanah haram. Ya. Wafat pada tahun 478 Hijriyah. Ya. Mempunyai beberapa karangan, ya, guru kepada Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imamul Haramain, dia mempunyai karangan dalam beberapa fan ilmu, ya, usul fiqh, ilmu kalam, kitab waraqat, ya, al-waraqat, Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Di sini maksudnya Abul Ma'ali Al-Juwaini. Karangan dia Al-Waraqat, Al-Burhan, apa lagi? Mukhtasar Takrib wal Irsyad. Ya, mukhtasar kepada Takrib wal Irsyad. Karangan siapa? Takrib wal Irsyad ini dalam ilmu usul fiqh, kitab yang agung, ya. Karangan Al-Imam Al-Qadhi Al-Baqillani, ya. Kemudian Imam Haramain mukhtasarkan, ya, ringkasan kitab tersebut. Maka hendaklah saudara-saudaraku yang comeloteh rupanya dan yang telah berlebay-lebay zohirnya taruh malu gatik kepada perkataan Imamul Haramain, ya, malu kita, ya, dengan perkataan Imam Haramain tadi, ya. Zohir kita berlebay-lebay, ya, dengan jubah kita, dengan baju Melayu kita, dengan serban kita, ya, dengan tudung labuh kita, tetapi kita tak faham tentang hukum akal, ya, malu kita. Ya, Imam Haramain kata orang yang tidak mengetahui hukum akal itu seperti orang yang tidak berakal. Iaitu ianya berkata, maka mereka yang tak tahu hukum-hukum akal, maka bukan ia berakal. Kata dia. Bukan saya kata. Ya, ini Imam Haramain, guru kepada Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan menambahkan oleh setengah-setengah ulama di atas perkataan itu, perkataan Imamul Haramain tadi, dengan katanya bahkan ia yang gila. Ya, waliyahzubillah, ya. Bahkan bukan saja orang tak berakal, bahkan gila. Ya, sebab musibah, ya, sebenarnya orang yang tak faham. Susah kita nak bercakap dengan orang yang tak faham, membezakan di antara hukum akal dan juga hukum adat, ya. Susah, ya, payah. Kerana apa? Kerana fikiran dia tu tak lurus, ya, fikirannya itu tak lurus, dalam memahami tentang sesuatu perkara. Sebab itu kita yang belajar susah untuk bercakap dengan orang yang tak faham tentang perbezaan di antara hukum akal dan juga hukum adat. Hei Tuhanku, janganlah engkau menjadikan anak beranakku dan kawan-kawanku daripada jumlah orang yang tak mengerti hukum-hukum akal dan hukum-hukum adat, dan janganlah engkau jadikan kami daripada orang yang comelote dan berlebay-lebay zohirnya dengan tidak berisi dan bernas sebelah dalamnya. Tengok, ni doa musannif, ya. Jangan kita ni nampak zohir cantik, ya, amal ibadat cantik, ya, semayang sunat banyak, baca Quran banyak, zikir beribu-ribu, tapi hakikatnya dalam kita kosong. Kita tak faham pun tentang masalah akidah ini, ya. Kerana dia akan melibatkan tentang masalah-masalah di dalam ilmu akidah nanti, ya. Itu kata musannif,
nampak luar comel loteh, ya, dengan berpangkatnya, dengan hartanya yang banyak, ya, dengan amal ibadat lagi, ya, tapi hakikatnya dalam kosong, ya, tak ada isi. Ya, amin, Allahumma amin, ya, doa musannif ni. Ada pun yang wajib pada syarak, maka iaitu barang yang dijanjikan dengan memberi pahala kerana mengerjanya dengan ketiadaan uzur, salah, kerana mengerjanya dengan ikhlas, dan dijanjikan seksa kerana ketiadaan mengerjanya dengan ketiadaan uzur. Apa wajib syarak? Ini kita masuk kepada hukum syarak. Ya, hukum syarak ni ada dua, hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Ya, hukum taklifi wajib, haram, harus, makruh, sunat. Ya, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Takrif wajib di sini, musannif menyatakan barang yang dijanjikan dengan, dalam bahasa Arab dia, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, barang yang diberi pahala di atas mengerjakan dia dan diberi seksa di atas meninggalkan dia. Ya, tetapi syarat mengerjakan yang dijanjikan pahala itu, syarat dia ikhlas. Ya, ikhlas ni susah. Ya, ikhlas ni susah. Kita boleh belajar akidah. Kita boleh belajar hukum fiqh. Ya, solat, puasa, zakat, haji, umrah, muamalat, munakahat semua. Ya, tetapi ikhlas dia berhajat kepada ilmu tasawuf. Ya, belajar ilmu tasawuf. Ya, dan perlu kepada praktikal ilmu tasawuf. Ya, kena ada guru yang membimbing seseorang itu bawa kepada ilmu tasawuf, ya, sehingga seorang itu dia dapat beramal dengan cara yang benar. Ya, ilmu tasawuf dia ada peringkat. Ya, dia bukan kita main lompat-lompat, ya, terus nak masuk level wali, tak. Ya, dia mula daripada level bawah sekali. Ya, kalau kita baca kitab-kitab yang berbentuk dalam bidang ilmu tasawuf ni, dia akan mulakan dengan akhlak dulu, adab. Ya, itu dulu. Ya, adab dengan ibu bapa, adab dengan guru, adab masuk tandas, adab tidur, adab berwudu, adab dalam solat, ya, adab ke masjid, adab dalam musafir, berpakaian, bermula dengan adab. Ya, kemudian akhlak. Ya, macam mana akhlak kita sesama manusia, macam mana akhlak kita dengan Allah Ta'ala. Ya, hati kita, ya, hati, apakah itu sifat-sifat mahmudah, apakah sifat-sifat mazmumah, kenal hati. Ya, ini kalau kita faham bahagian bawah ni, kemas, ya, insya-Allah bila kita sampai di atas tak ada masalah. Ya, ini setengah orang dia belajar terus naik atas, dia tidak belajar di bawah ni, tidak diamalkan dengan baik daripada bawah. Ya, sebab itu kita nampak kadang-kadang, kenapa ni? Ya, solat sunat banyak, zikir banyak, tapi mulut boleh tahan. Tengok, ya, ya, bergaduh dengan orang, ya, kita dia maki hamun orang, ya. Kadang-kadang ini yang mendatangkan fitnah kepada orang ahli-ahli tasawuf. Ya, kerana cara belajar yang salah, cara beramal dengan tasawuf yang salah. Ya, kerana tidak dimulakan dengan daripada bawah. Ya, kadang-kadang kita pelik, ya, macam mana masuk tarikat, majlis zikir, tapi masih lagi, ya, akhlak sesama manusia, ya, akhlak dengan guru, ya, akhlak, ya, kepada anak-anak, ya, kepada ibu bapa, kepada guru, ya, ya, masalah hati, ya, hasad dengki dengan orang, ya, sangka buruk dengan orang, ini semua akan rosak. Dia tak, kalau tangga yang bawah ni tidak dibina dengan cantik, bila sampai atas tak jadi. Tak jadi. Tak sampai kepada maksud dia. Kerana ini semua
wasilah. Sebab itu belajar ilmu ni, kitab-kitab tasawuf, buka kitab seperti Bidayatul Hidayah, kalau dalam kitab Jawi itu Hidayatul Salikin, mengaji daripada bawah, dan amalkan, bukan mengaji tinggal, kemudian nak naik atas, tapi yang bawah ni kita lupakan. Tak, tetapi itulah yang menyempurnakan. Yang atas ni dia menyempurnakan yang bawah. Bukan kita tinggal yang bawah, lompat yang atas. Tapi yang bawah ini yang membina. Nanti yang atas ni akan menyempurnakan apa yang ada di bawah. Sebab itu hari ini jadi fitnah kepada golongan-golongan tasawuf, ahli-ahli sufi, kerana dari sudut pembelajaran yang tidak tertib, tidak tertib, kerana gopoh nak capai, dia maghrur, bila terlalu apa kita kata tengok, nak cepat naik makam, ini satu penyakit juga, kadang-kadang syaitan ni pandai, dia tipu kita. Kadang-kadang kita tengok macam mana orang tak solat tapi masuk tarikat, macam mana orang yang banyak bermusuh dengan orang, tapi macam mana dia ni ahli zikir tapi banyak bermusuh dengan orang. Macam mana ini, itu kena faham, sebab tu saya nampak jalan, seperti para ulama Hadramaut kita sangat menekankan daripada bawah ni, adab, akhlak, zikir, doa, cantik. Saya tengok para ulama Hadramaut, pembinaan dia daripada bawah tu sangat cantik dalam ilmu tasawuf, para habaib, dengan selawat, zikir. Baik. Berapa dia jam? 4 suku. 4 suku. Maaf. 9, berapa ni? 10 suku waktu Malaysia. 10 suku. Di sini waktu Mesir 4 suku. Baik. Dan dijanjikan seksa kerana ketiadaan mengerja barang tadi tu, dengan ketiadaan uzur, seperti mengiktikadkan ada Tuhan dan juga mengiktikadkan bukan tak ada Tuhan, dan juga tahu dalil bagi keduanya. Kedua apa? Kedua, mengiktikadkan ada Tuhan dan mengiktikadkan bukan tak ada Tuhan. Itu dia. Clear Jadi di situ ada 3 perkara. Yang pertama apa? Kita mengiktikadkan ada Tuhan, itu wajib syarak. 1. Yang kedua, kita mengiktikadkan bukan tak ada Tuhan, itu wajib syarak. Yang ketiga, kita wajib tahu dalil bagi kedua-dua iktikad yang tadi, itu wajib syarak juga. Maknanya berapa? 3 wajib syarak tadi. 3 wajib syarak. Yang mana kita melakukan ketiga-tiga ini dapat pahala. Dan orang yang meninggalkan ketiga ini bukan sahaja mendapatkan seksa, bahkan waliyazubillah, bahkan boleh jatuh kepada kufur. Kerana kalau mengiktikadkan Allah Ta'ala itu tidak ada. 1. Melainkan pada masalah dalil. Dalil di sini ada khilaf ulama. Nanti kita akan bahas tentang permasalahan apa hukum orang yang muqallid di dalam masalah akidah ini. Baik. Dan juga tahu dalil bagi keduanya. Demikianlah juga i'tiqad sedianya Allah Ta'ala hingga akhir, yakni pada tiap-tiap satu sifat itu ada 3 tempat. Tengok, itulah i'tiqad. I'tiqad itu pada setiap satu sifat, bermula daripada wujud, qidam, baqa ilal akhir, sampai akhir. Setiap satu sifat itu ada 3 tempat yang undang-undang
Tuhan paksa akan kita mengetahuikan dia. Ya, ini Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mengetahui ketiga-tiga perkara ini. Baik. Apa dia? Yang tadi. Yang pertama, kita isbat pada pihak sebelah yang wajib sifat Allah Ta'ala. Ada Tuhan. Yang kedua, kita isbat, kita nafi Allah Ta'ala tak ada itu tidak. Dua. Yang ketiga, kita tahu dalil kepada kedua-dua i'tiqad tadi. Tiga. Maka tiga perkara ini adalah Tuhan paksa kepada kita untuk mengetahui perkara tersebut. Maka inilah taklif Allah Ta'ala kepada setiap mukallaf. Baik. Inilah makna perkataan ulama. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Tengok, bila sebut wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah. Ya, itu jaga. Dan yang harus pada haknya, pada hak Allah Ta'ala. Jadi yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang harus ada 1. Dan mengetahuikan dalil bagi tiap-tiap itu. Ya, mengetahui dalil bagi setiap-tiap satu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Demikianlah. Ya, nanti kitab ini kita akan bahas ya, satu-satu daripada sifat-sifat Allah. Kita tak masuk lagi sifat wujud. Ya, kita akan masuk daripada sifat wujud, qidam, baqa' sampai habis kaunuhu mutakalliman, dan juga perbahasan tentang sifat-sifat Rasul, dan kemudian selesai ya. InsyaAllah kita akan selesaikan kitab ini. Ya, maka sempurnalah i'tiqad sebagai seorang mukallaf. Demikianlah yang bersangkut paut dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Rasul ya, baca Rasul, jamak bagi Rasul. Hendaklah kita tahu bahawasanya Tuhan itu ialah satu zat yang mengadakan sekalian alam ini dengan tidak sesat satu pun. Hendaklah kita tahu bahawasanya Tuhan itu ialah satu zat yang mengadakan sekalian alam ini. Tuhan itu ialah zat. Sebab itu Allah itu nama bagi zat, bukan Tuhan, tapi nama bagi zat. Ya, murad kita mempelajari ilmu akidah di sini, kita nak mengenal kepada zat yang mencipta alam ini. Kita bukan kenal Allah, tetapi kenal zat yang satu yang menciptakan alam ini, yang namanya Allah. Itu dia, nama kepada zat itu ialah Allah. Satu zat yang mengadakan sekalian alam ini dengan tidak sesat satu pun. Tak sesat satu pun. Tak sesat apa maksud dia? Yakni tak lepas satu pun dari satu perkara pun tak lepas daripada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Dan ialah juga yang meniadakan dan memindahkan daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Allah yang memindahkan seseorang itu daripada satu kelakuan, apa-apa perkara, daripada kelakuan kepada kelakuan yang lain. Gerak, diam, hari ini dia di sini, besok dia di sini. Kita tengok lalat tu. Lalat tu bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat. Itu semua kelakuan Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas. Setiap perubahan yang berlaku di atas dunia ini tak lepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiada, gembira, sedih, kaya, miskin, sihat, sakit, bahagia, sedih, itu semua
Ya, kita cuma kita tak sedar. Kita ni kadang-kadang lalai, lalai. Kalau begitu, sahlah dipermaknakan lafaz Tuhan itu dengan Tuan bagi tiap-tiap suatu. Syarat bagi Tuhan itu ada dua. Yang pertama istighna, yang kedua iftiqar. Istighna ini Allah Ta'ala terkaya daripada segala sesuatu. Iftiqar, segala sesuatu itu berhajat kepada Allah Ta'ala. Segala yang selain daripada Allah berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah Tuhan. Dipermaknakan lafaz Tuhan itu dengan Tuan bagi tiap-tiap suatu, atau tumpuan bagi tiap-tiap suatu yang wujud. Tumpuan bagi tiap-tiap suatu yang mawujud, yang lain daripada zatnya dan sifatnya. Ini iftiqar. Tuan bagi tiap-tiap suatu itu istighna. Aiwa. Nampak Nampak ibarat situ. Jadi ada dua syarat. Tuhan itu dia mesti bersifat dengan istighna dan juga iftiqar. Baik. Maka telah bersetuju oleh segala yang berakal di atas adanya Allah Ta'ala, melainkan puak-puak yang sedikit. Yang sedikit juga mengatakan tidak ada Tuhan. Ada setengah jadi orang-orang yang berakal semua sepakat bahawa di sana ada Tuhan yang menciptakan alam ini. Melainkan ada sedikit daripada puak seperti puak dahriyah. Puak kafir dahriyah. Mereka ini puak yang mengiktikadkan bahawa masa itu adalah Tuhan. Mana? Dengan makna macam mana? Yang ni kalau tempoh, kita ni ada tempoh. Contohnya kita ada masa. Umur kita ni berapa? Contoh 60 tahun, 70 tahun. Bila habis masa tadi, habislah, matilah kita. Bumi ni dia ada tempoh. Dunia ni dia ada tempoh. Contoh 3000 tahun dia punya tempoh kewujudan dia. Satu masa bila tamat tempoh dia, dia akan binasa dengan sendiri. Itu puak-puak kafir dahriyah. Jadi bukan Tuhan yang meniadakan, tetapi dia itu terbinasa dengan sendirinya dengan sebab habis masa dia. Ibarat apa? Ibarat lilin. Lilin kita bakar. Kita biar lama-lama dia habis kan? Dia pendek, dia cair, habis. Kita tak padam, kita tak tiup, tapi dia habis sendiri. Itu dia. Itu golongan ni. Itu i'tiqad golongan dahriyah. Mereka ini mengiktikadkan bahawa Tuhan itu tak ada. Tapi masa itulah ialah Tuhan yang mengada dan meniada semua Tuhan. Baik, lagi akan datang kita sambung. Adapun makna Rasul itu ialah manusia yang memberitahu oleh Tuhan akan dia hukum-hukum supaya beramal ia dengan dia. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.